Okey, untuk video kali ni Hana nak share dengan korang tentang ilmu perubatan yang agak-agak pelik apabila mayat orang yang telah mati dijadikan sebagai ubat penawar. Dan kalau korang nak tahu juga, okey, bahagian mayat mana yang diorang ambil untuk jadikan sebagai ubat adalah darah, okey, organ, tulang dan juga lemak mayat. So tanpa membuang masa, let's go, jom. Pada abad ke-12 hingga ke abad 17, ada seorang raja ni bernama Raja Francis I. Dia suka sangat bawa serbuk mumia ke mana saja dia pergi. Okey, dia angkat sebagai serbuk mumia ni adalah ubat kecemasan. Okey, khasiat serbuk mumia, dia sangat bagus untuk merawat asa sehingga sakit kepala. Dan lebih menambah kata keyakinan tentang serbuk mumia ni apabila seorang cendekiawan Inggeris yang bernama Sir Francis Bacon, dia mengatakan serbuk mumia ni bagus untuk merawat luka pendarahan. So disebabkan hal itulah pada masa tu boleh katakan makam-makam dekat Mesir Purba memang tak aman tau, sebab diorang akan mengorek di mana saja makam mumia untuk dikeluarkan mayat mumia tu, sebab diorang jadikan sebagai bahan ubatan. Okey, kali ni kisah pasal rakyat di Rom. Okey, rakyat di Rom ni agak-agak pelik dan sangat-sangat ngeri kepada Hana sebab diorang ni dahagakan darah. Dan darah yang diorang dahaga adalah darah gladiator. Okey, gladiator ni dalam bahasa Latin, okey, bermaksud adalah ahli pedang. Okey, kalau pada masa tu gladiatornya diorang akan membuat persembahan, okey, bermain pedang, dan mereka akan berlawan bersama-sama gladiator yang lain, ataupun kalau tak ada gladiator, diorang akan lawan dengan binatang buas. Dan bila salah seorang gladiator ataupun tumpas, okey, diorang ni darah diorang akan dijual fresh kepada pasaran dan penduduk-penduduk akan beli darah tu. Sebab apa? Khasiat darah adalah untuk awet muda dan panjang umur. Dan sehinggalah abad ke-16 dikatakan darah gladiator susah dapat stok pada masa tu. Sehinggalah pada abad ke-17 ada yang mencadangkan bahawa darah tu boleh jadikan sebagai jam. Jadi bila jadikan jam boleh tahan lama dan diorang boleh buat stok dekat rumah. Oh my god, nampak sangat diorang dahagakan darah. Okey, perubatan yang lagi pelik adalah lemak mayat dijadikan sebagai bahan ubatan. Okey, pada masa tu cara diorang dapatkan lemak mayat, diorang akan cari mayat-mayat pesalah ataupun tentera musuh, dan mayat tu akan dibawa kepada makmal ahli kimia. Cara diorang hasilkan lemak, okey, ada dua cara sebenarnya. Pertama, diorang akan rebus. Okay, kedua, kalau paling rajin lah kan, diorang akan potong mayat tu dan diorang akan campur sedikit paste sebelum diorang rendam, dan diorang akan sulinkan sehinggalah menjadi lemak mayat. Dan kalau korang nak tahu khasiat dia, mungkin korang tak percaya tau. Khasiat dia adalah dia bagus untuk merawat sakit sendi, kerosakan pada saraf dan juga ketegangan otot. So kalau kita cerita khasiat dia memang wow, tapi pada masa sekarang ni lemak mayat tapi itu yang terjadi pada masa dahulu lah. Okay? So itu antara kisah-kisah perubatan yang agak-agak misteri dan agak-agak pelik pada orang kata zaman-zaman dahulu kala. Pada abad ke-16, okay, dalam Encyclopedia Perubatan Cina, okay, dalam satu resepi perubatan mereka adalah menjadikan mayat sebagai manisan. Ngeri kan? Okay, proses dia kalau korang nak tahulah, okay, diorang ni adalah orang yang volunteer, bukanlah orang yang dipaksa tau. Okay, golongan yang terlibat adalah warga emas selalunya. Warga emas lingkungan 70-an ke 80 tahun macam itulah. Okay, diorang akan volunteer untuk jadikan sebagai bahan ubatan selepas diorang mati. So bila diorang dah setuju untuk jadi sebagai manisan, diorang ni dikatakan tak boleh langsung makan benda lain kecuali madu sahaja. Dan diorang juga akan dimandikan dengan bahan yang sama, iaitu manisan tu, setiap hari sehingga diorang ni kata matilah. Dan si Poland ni bila diorang mati pula, kalau korang nak tahulah, keranda diorang tu berbeza dengan keranda-keranda yang orang lain lah. Sebab keranda diorang ni akan diletak dengan madu.
Jadi mayat si Polan tadi tu akan tetap bersama-sama madu dalam satu keranda. Dan dikatakan juga keranda tidak akan dibuka sehingga seabad. Dan selepas seabad baru diorang akan buka keranda tu, dan dikatakan mayat tadi tu bertukar menjadi manisan. Okay, kalau korang nak tahulah kenapa diorang tak madu tu sebenarnya, okay, madu ni fungsi dia sebagai pengawet mayat. So sebab tu diorang tak madu tu, sebab diorang nak, orang kata, awetkan mayat tadi tu. Dan fungsi ataupun khasiat manisan mayat adalah dia bagus untuk merawat sesama dan juga batuk. So pada masa itulah kan, kalau ada orang batuk ataupun sesama, diorang akan cari manisan mayat. So itulah yang terjadi. Memang agak ngeri, tapi itulah yang terjadi pada dahulu kala. Agak ngeri, tapi itulah. Tapi mungkin Hana rasa lah dia takkanlah nak jual mayat dekat kedai kot. Mungkin diorang akan bertukar manisan tu kepada kapsul ataupun gula-gula lah pada masa tu kan. So macam itulah korang yang terjadi. Okay, secara kesimpulannya, okay, berdasar kisah-kisah perubatan yang agak pelik dan misteri tadi tu, okay, apa yang boleh Hana simpulkan, dorang ni terlalu percaya ataupun tak besuk tentang anggota mayat, okay, yang beri manfaat kepada orang yang masih hidup. Dan ada satu kepercayaan ni, okay, dorang percaya bahawa orang yang telah mati tu, dia punya kecerdasan dengan kebijaksanaan boleh diwarisi kepada orang yang hidup. Tetapi orang kata kajian saintifik tidak boleh membuktikan bahawa anggota-anggota mayat boleh membawa kepada kebaikan kepada orang yang masih hidup, dan tidak boleh dibuktikan bahawa anggota mayat boleh jadikan sebagai ubat penawar. So itulah yang terjadi dan itulah kesimpulannya. Okay, so apa pun thank you untuk korang yang tengok sampai habis video ni. Jangan lupa turun Hana like dan juga subscribe. Okay, terima kasih. Assalamualaikum.